Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Serta Al-Rancah. Nama saya ialah Arwah bin Adam Muhammad dari tingkatan 3. Saya Syafiq Asyid bin Aslan dari tingkatan 3. Saya Afifah Sarah binti Azmi Hisham, tingkatan 3. Saya Hanis Sulfina binti Ahmad Azhari dari tingkatan 3. Kami akan menerangkan tentang proses pembelajaran yang diguna pakai pada masa sekarang, iaitu pembelajaran konvensional. Menurut Jamarah 1996, kaedah pembelajaran konvensional ini adalah kaedah pembelajaran yang berpusatkan guru menggunakan teknik tanya jawab dan tugasan. Kaedah ini mempunyai kebaikan. Dalam masa yang sama, terdapat juga keburukan yang terhasil. Antara kekurangannya ialah yang pertama, pelajar tidak dapat mengetahui potensi diri. Kedua, pembelajaran pelajar adalah secara pasif. Ketiga, pelajar takut untuk bertanya. Keempat, pelajar kurang berkomunikasi dengan rakan sebaya dan kurang kerjasama antara ahli kumpulan. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah menghasilkan satu model classroom idaman kami. Terdapat 4 aspek dalam penghasilan classroom kami, antaranya pengurusan pintar, kelas berinovasi, rendah karbon dan juga kelestarian. Tidak dinafikan lagi, penggunaan komputer atau teknologi baharu mampu memudahkan dan memberi impak positif kepada guru dan murid dalam sesi pembelajaran dan pemudahcaraan. Dengan adanya TV pintar, guru dapat menggunakan YouTube untuk menunjukkan video supaya pelajar lebih memahami konsep pembelajaran dengan jelas. Antara aplikasi teknologi yang boleh digunakan termasuklah Kahoot, Quizizz, Google Form, Flickr dan juga Formative. Selain daripada itu, penggunaan internet juga membolehkan pelajar mencari maklumat walaupun ketiadaan guru. Aspek kedua ialah kelas berinovasi. Persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif sangat penting kerana akan menggalakkan pembelajaran yang berkesan. Antara persekitaran pengajaran yang terdapat dalam kelas berinovasi kami ialah yang pertama, sudut bacaan. Dengan adanya sudut bacaan, murid dapat mencari bahan dengan mudah. Selain itu, terdapat sudut alat bantu mengajar atau ABM. Kemudahan seperti kertas, alat tulis dan buku nota dapat memudahkan pelajar untuk menjalankan aktiviti berkumpulan dengan mudah. Persekitaran pengajaran yang ketiga, susunan bilik darjah. Bilik darjah perlu menyediakan suasana dan ruang yang kondusif bagi menggalakkan murid terlibat aktif dan ruang melakukan aktiviti. Keempat, peraturan kelas. Bilik khas atau kelas perlu mempunyai peraturan yang jelas untuk dipatuhi oleh semua murid. Kelima, adanya papan ganjaran. Cara memotivasikan pelajar supaya terlibat aktif sebelum, semasa dan selepas PDPC berlangsung. Keenam, traffic light. Menggalakkan penglibatan aktif pelajar semasa PDPC dan membolehkan guru untuk mengukur tahap kefahaman murid dengan mudah. Ketujuh, parking lot. Ruang untuk berkongsi hasil pembelajaran mereka, masalah atau sebarang maklum balas kepada guru. Dan akhir sekali, adanya hasil kerja murid. Langkah untuk menghargai usaha pelajar dan secara tak langsung memotivasikan mereka untuk menghasilkan kerja yang lebih menarik. Aspek ketiga ialah rendah karbon. Aspek ini dapat dilihat daripada penggunaan panel solar yang berfungsi untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Selain itu, kelas kami juga menggunakan siling kaca oleh sinar yang berfungsi untuk memberikan cahaya kepada kelas. Kelas kami juga menggunakan tingkap yang banyak untuk memudahkan penggunaan yang lancar. Yang terakhir, kelas kami menggunakan tanaman hijau yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen untuk diberikan kepada murid. Aspek keempat ialah kelestarian. Kelestarian bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama atau penurunan sumber-sumber jadi dan kualiti alam sekitar untuk masa yang panjang. Penggunaan TV pintar seperti teknologi komputer dapat mengurangkan penggunaan kertas dan dapat mengurangkan penebangan pokok. Seterusnya, penggunaan tong sampah kitas semula di dalam kelas dapat mengelakkan pelajar untuk mengamalkan amalan kitas semula.